Okey. Pertempatan di Malaysia terbahagi kepada dua, luar bandar dan bandar. Okey, cikgu nak tanya siapa dari tempat tinggal dia luar bandar? Saya je. Oh, ramai. Kalau bandar? Ada Wajidun. Bandar. Okey. Hari ini kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi pertempatan di luar bandar dan bandar. Okey, yang pertama cikgu nak fokuskan kepada pertempatan luar bandar. Okey, kita lihat yang pertama, kenapa ramainya memilih tinggal di luar bandar? Kerana yang pertama bentuk muka bumi dia. Okey, kita tengok replika yang cikgu buat ni. Walaupun tak nampak macam replika. Okey. Lihat okey, cikgu terangkan yang ini kawasan tanah tinggi. Okey, ni sungai. Tanah pamah yang rata. Okey. Kawasan berpasir dan paya yang kawasan dia yang maksudnya menjunam. Okey. Okey, cikgu nak tanya, kalau kawasan di tanah tinggi, ada tak pertempatan luar bandar kat situ? Ada. Selalunya dia buat kat mana? Di kaki-kaki bukit, betul tak? Ya. Okey. Yang kedua di sungai. Ada tak? Ada. Sebab apa adanya perkampungan di tepi sungai? Sumber air. Okey. Kemudian di tanah pamah yang rata. Ada? Ada. Sebab Senang nak guna. betul, sebab selalunya luar bandar ni berfokuskan kepada pertanian. Okey. Yang ni kawasan berpaya. Ada tak kawasan berpaya adanya tempat tinggal di luar bandar? Tak ada. Tak ada, betul tak? Sebab apa? Siapa beritahu cikgu? Tanah dia lembek. Tanah lembik pertama. Yang kedua, boleh mudah banjir. Okey. Kalau kawasan berpasir, ada tak? Jarang, tapi ada. Sebab apa kalau kawasan berpasir ni masyarakat di luar bandar kerana menanam pokok kelapa. Kita tengok yang kedua, sumber air. Okey. Okey, sumber air ni boleh cikgu rumuskan terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama sebagai kehidupan seharian kita, yang kedua pengangkutan dan yang ketiga perhubungan. Okey. Ain, boleh beritahu cikgu apa fungsi air di dalam kehidupan seharian kita? Air tu kalau rumah saya guna untuk basuh baju, minum, mandi dan sebagainya. Okey, betul. Okey. Yang kedua, terlihat sebagai pengangkutan. Okey, sumber air sebagai pengangkutan kepada masyarakat luar bandar. Contohnya di Sungai Rajang menggunakan sampan untuk pengangkutan mereka. Yang ketiga sebagai sumber protein. Okey. Sebab dalam sumber air ini terdapatnya sumber-sumber makanan kepada manusia. Okey, contohnya ikan, Omega 3. Udang. betul. Okey, kita lihat yang ketiga, tanah. Okey. Okey. Kita lihat yang pertama, yang ketiga, faktor yang mengaruhi pertempatan di luar bandar yang ketiga ialah tanah. Okey. Siapa boleh tahu cikgu gambar yang pertama ni? Padi. Okey, selalunya padi ni boleh ditanam di tanah jenis apa? Tanah pamah, betul? Yang jenis? Okey, betul, alluvium. Okey. Contohnya adanya pertempatan di tempat-tempat padi, penanaman padi. Contohnya di mana? Di Kedah, betul tak? Di Perlis, di Kelantan. Okey, betul. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua. Tanah apa? Kelapa sawit. Kelapa sawit, betul tak? Okey, selalunya kelapa sawit ni ditanam di tanah-tanah jenis latrik. Okey, bagus ada ni. Patut saya dapat A. Okey. Di tanah yang latrik yang bersaliran baik kan? Dan yang beralun. Okey, yang ketiga, okey, kawasan yang ketiga selalunya kawasan berpasir seperti cikgu tunjuk kat bentuk muka bumi tadi. Okey, kawasan berpasir. Okey, selalunya kawasan berpasir ada punya tanaman apa? Pokok kelapa. Pokok kelapa. Pokok ru. Pokok ru, betul. Okey, bagus. Okey, kita lihat yang keempat pula, kegiatan ekonomi di kawasan luar bandar. Okey, selalunya ekonomi yang dijalankan di kawasan luar bandar ialah pertanian, betul, bagus. Lagi? Perikanan. Okey. Okey, selalunya kegiatan ekonomi di kampung-kampung ni, di luar bandar ni, lebih fokuskan kepada pertanian, perikanan dan yang lain. Okey. Jarang kita lihat kalau kat kawasan luar bandar ni adanya perindustrian yang besar-besar, betul tak? Okey, maaf, yang kelima, ketersampaian. Okey, boleh beritahu cikgu apa itu ketersampaian? Siapa boleh beritahu cikgu apa itu ketersampaian? Tahu cikgu. Bunga Leo. Oh, bunga. Okey, lagi? Yang berkait dengan ketersampaian. Masa, okey. Okey, definisi ketersampaian ialah bermaksud tahap sesuatu kawasan menerima satu fungsi ataupun sesuatu faedah daripada sesuatu. Okey. Okey, maksudnya seperti tadi pengangkutan Wajidun kan? Okey, boleh terangkan kepada cikgu apa hubung kait antara ketersampaian dengan pengangkutan?
perhubungan je dari satu tempat ke satu tempat. Betul, okey. Selalunya luar bandar ni kadang dia berdekatan dengan bandar. Betul tak? Ada dua bandar yang berdekatan dengan bandar. Contohnya seperti Balik Pulau contohnya kan. Berdekatan dengan bandar supaya mereka mudah untuk mereka menerima sesuatu faedah daripada bandar tersebut. Okey, yang keenam, rancangan kerajaan. Okey. Adanya rancangan kerajaan yang ingin menubuhkan luar bandar kan, dan menubuhkan pertempatan dan aktiviti di situ. Okey, contohnya Felda. Okey, Felda. Yang kedua Fekra, okey. Rancangan kerajaan untuk menubuhkan satu pertempatan yang berlandaskan pertanian dan menyebabkan berlakunya pertempatan di kawasan tersebut. Okey. Yang kita lihat faktor yang mempengaruhi pertempatan bandar pula. Okey, ada 4. Yang pertama, sumber mineral. Okey, sumber mineral ini terbahagi kepada 2. Sumber-sumber yang diperolehi. Yang kedua, sumber-sumber makanan. Okey, sumber-sumber makanan kita lihat sumber makanan contohnya ikan kan. Ada daging kerana di bandar ni mudah untuk kita dapatkan sumber-sumber makanan, betul tak? Kerana selalunya berpusat di kawasan bandar. Okey, yang kedua, kawasan gas sumber-sumber yang diperolehi contohnya petroleum. Selalunya kalau kita lihat pelantar-pelantar minyak ni selalunya dihantar dulu di kawasan bandar, baru dihantar di luar bandar. Betul tak? Okey. Faktor yang kedua, pengangkutan. Okey. Ada beza tak pengangkutan di luar bandar dan di bandar? Siapa beritahu cikgu? Ada. Okey Amal, apa beza dia? Kat bandar ada LRT, kat kampung tak ada. Lagi? Selain LRT? Biasanya di bandar ni pengangkutan dia ni cepat. Kalau di kampung dia lambat sikit. Dan jaga kesampaian dia tinggi. Okey. Okey, boleh cikgu rumuskan. Okey, kemudahan pengangkutan ataupun perhubungan di bandar lebih baik daripada di luar bandar. Okey, sebab selalunya aktiviti-aktiviti ekonomi ni berfokuskan di kawasan bandar dan menyebabkan ramai yang nak kerja di kawasan-kawasan bandar, betul tak? Okey, oleh itu mereka naik tarafkan kemudahan pengangkutan, walaupun sekarang kita lihat adanya kesesakan lalu lintas kat bandar, betul tak? Tetapi sebenarnya itu kan disebabkan mereka tidak menggunakan kemudahan pengangkutan yang baik, contohnya LRT. Yang ketiga, darjah ketersampaian. Okey, kita lihat pada darjah ketersampaian. Okey, contohnya ini kawasan pusat bandar. Okey, kawasan nombor 2 bandar. Dan yang last sekali 5, pinggir bandar. Okey, cikgu nak tanya, daripada pusat bandar ni, siapa yang akan lebih banyak menerima faedah daripada pusat bandar tersebut? Kawasan mana? 2. Kawasan 2. Sebab dia berdekatan, betul tak? Kan? Dia mudah untuk berhubung dengan pusat bandar, betul tak? Okey, yang paling hujung, paling minimum untuk menerima faedah? 5. Okey, boleh disebutkan juga dalam geografi sebagai pinggir-pinggir bandar, betul? Okey. Terakhir, kegiatan ekonomi. Okey, ada beza tak kegiatan ekonomi di bandar dan di luar bandar? Ada. Okey, sebenarnya apa beza kegiatan ekonomi di bandar dan di luar bandar? Kalau kat bandar dia lebih berfokus kepada perniagaan, bisnes. Kalau luar bandar lebih kepada pertanian, perikanan. Okey, ada wajib contohnya pekerjaan di bandar. Pekerjaan di mana? Di bandar. Kilang. Di kilang, betul tak? Perindustrian yang besar-besar tu kan, selalunya menawarkan gaji yang lebih lumayan daripada bekerja di kampung. Okey. Okey, so kita dah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi pertempatan luar bandar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertempatan di bandar. Okey, boleh sebutkan satu persatu kepada cikgu faktor-faktor yang mempengaruhi pertempatan luar bandar. Yang pertama, bentuk muka bumi. Yang kedua, Sumber air. sumber air. Yang ketiga, tanah. Yang keempat, Kegiatan ekonomi. seterusnya, yang terakhir. Okey, ada 6 faktor yang mempengaruhi pertempatan di luar bandar. Okey, kita lihat kepada faktor yang mempengaruhi bandar pula. Ada 4. Yang pertama, sumber mineral. Yang kedua, pengangkutan. Yang ketiga, darjah ketersampaian. Dan keempat,